malam ni saya nak tunjuk satu lagi senjata lama yang saya baru perolehi, iaitu sebilah pedang zaman Jawa Timur yang dipercayai daripada era zaman Mataram. Okey. Ini dia pedang Sodok Maru. Okey. Dia istimewa sikit perkataan Sodok Maru. Yang saya boleh faham perkataan sodok tu, sodok kalau orang kita sini sebut sodok. Kita ibarat menyodok, selalu lebih kepada menyodok macam untuk tanah, menyodok tanah, sebab kita gunakan cangkul ataupun skop. Tapi yang ini sodok. Sodok ni lebih dimasukkan kepada tikam. Okey. Saya pun dapat ni. Ini memang satu senjata yang lama. Okey. Tuan-tuan boleh nampak sendiri daripada segi dia punya sarung. Sarung dia sarung sudah lama. Kayunya pun agak nipis, boleh dengar. Nipis, dia tak tebal. Okay, sebab kualiti kayu dia. Dia dah lama. Cuma dia tak terlalu antik lah. Saya rasa mungkin dia sudah lebih daripada 50 tahun. Yang juga sama juga dengan dia punya hulu. Okay, tuan-tuan boleh nampak sendiri. Ini solid kayu. Nampak? Cuma di bahagian harapan ni, okey, bahagian pemegang ni, bahagian berhampiran dengan puting bilah, dia ada salut dengan besi. Tapi saya yakin hulu ini, pemegang pedang ni, dia bukanlah yang asal. Sebab dia ada macam nampak tak matching lah, tak serasi. Okey, jangan tunggu banyak, jangan melengahkan masa, kita tunjukkan. Yang ni saya balut sebab dia punya hujung dah rosak, tuan. Dia dah rosak. Dia dah nampak mata bilah. Okey. Dia perasan tu. Ada nampak tu. Ada timbul mata bilah. Dia dah rosak. Sebab dia makan usia, bukan sebab anai-anai ke apa. Dia kayu mungkin kayu nipis lah, mungkin bukan kayu teras, jadi dia dah reput, sangat ringan. Sekejap saya buka ni, tuan-tuan boleh tengok okey, nampak dah rosak. Okey, bunyi ni pun kita boleh dengar, terlampau ringan. Inilah dia. Ini yang dinamakan sebagai pedang Sodok Maru, yang berasal daripada Jawa Timur, era Mataram. Era Mataram ni selepas Majapahit lah. Era kurun ke 16 sampai ke kurun 18 Mataram. Okey, tengok panjang dia. Senjata ni agak dia nama pedang, tapi dia pedang yang agak sesuai untuk pemakaian orang Timur lah. Orang Jawa, orang Nusantara, terutama di Jawa lah. So dia pedang yang tidak terlalu panjang macam pedang normal, tapi dia pedang yang sesuai untuk bertempur. Ada keunikan pada mata pedang ni. Okay. Kalau kita lihat di pangkal ni, okey, nampak tuan-tuan boleh perasan, okey, dia tebal. Okey. Dia tebal daripada bahagian pangkal dia. Okey. Dan kemudian dia bergerak kecil, dia menirus sampai ke hujung mata. Okey, dia bermula di sini. Kalau kita melihat daripada ciri-ciri yang ini memang ciri untuk nikam, sebab dia nipis. Dia bermula di sini, di tengah ni nipis. Yang ni tebal. Dia ada dua mata. Yang dua mata ni panggil bilah yang bermata dua di bahagian hujung. Ini mata dia lah. Mata di bahagian atas. Yang ini ni bahagian bawah. Okay, ini uniknya pedang Sodok Maru. Dia kalau kita tengok seakan macam bilah badik. Macam bilah badik ataupun bilah tumbuk lada. Uniknya dia besar dan panjang. Tengok.
yang dah lebih daripada paras bahu saya. Okay. Kalau dilihat secara dekat, dia pamor pasir Malelo. Kalau tak silap saya lah, yang saya rujuk, saya buat carian dalam internet, pasir Malelo, sebab dia ada pamor yang berkilau-kilau macam pelian lah, pasir, dia berpasir. Tapi kalau kalau kita suruh cahaya, dia berkilau lah. Sebenarnya ada lagi pamor lain ni. Saya rasa pamor beras utah pun ada, pamor merambut pun ada. Okay. Dia seolah-olah ada macam satu jalur macam tertulang. Okay. Sampailah ke ujung sebelah. Ini bahagian sebelah. Yang satu laginya kosong, tak nampak apa-apa. Tapi dia ada macam ketandaan. Tak tahulah orang ni tetap apa, saya pun tak pasti. Tak boleh nampak. Okey. Itu. Ada macam kesan ni yang nampak. Okey. Okey. Yang ni. Dia ada macam petanda. Ni pun ada macam petanda. Saya tak berapa arif lah yang ni. Nanti kau kata saya tipu pula. Okey tak? Yang ni mungkin kesan tetakan ataupun sebab faktor usia. Dia nampak macam haus. Mungkin kalau ikut asal dia pada memula pembuatannya, dia mungkin nampak tajam, cantik. Okey, dia akan sampai ke hujung begitulah. Yang istimewa dia punya bilah lain. Sebab kalau kita lihat dalam buat carian dalam Google, kita boleh dapat lihat pelbagai jenis pedang sudut maru ni. Dia berbeza dari segi dia punya pamor dia dan jenis logam dia. Yang ni jenis besi putih. Dia berbeza. Ini kering tuan-tuan. Kering tapi boleh dengar bunyi. Ada teman-teman daripada Indonesia menegur saya dalam Instagram sebab saya ada tunjuk video. Okey, ni mereka kata jangan buat nanti cedera jari. Okey, saya ambil maklum benda tu. Cuma yang ni saya buat insya-Allah tak cedera lah. Cuma saya nak mendengarkan bunyi dia. Maknanya dia besi yang memang besi lah, bukan tiruan benda lama. Di bahagian atas ni kita boleh nampak kalau okey tuan-tuan boleh perasan ada satu macam lekuk dia, jalur di situ. Selalu kalau yang ada jalur ni memang khusus macam bahagian lagi satu. Okey nampak ada jalur macam jalur atas tu. Dia macam satu lekuk khas. Benda ni kalau memang special lah untuk bertempur dan menikam. Dia menikam. Okey. Benda ni kalau kita tengok bahagian depan dia runcing, dia memang untuk tusuk perut ke tusuk badan ke arah mangsa, ke arah musuh. Jadi bila dia menusuk ke dalam jalur yang tadi tu, dia akan macam mana, kalau orang belajar ilmu tempur dia faham lah kenapa ada jalur tu. Dia akan tusuk, dia akan melancarkan lagi tusukan ataupun tikaman tu lebih ke dalam. Depan ni merobek sebab dia tirus, dia akan melukakan tubuh dan dia akan masuk ke dalam. So yang bahagian yang tebal ni dia akan lebih bergerak ke dalam sebab dia ada alur tu yang membantu pergerakan lah. Kalau saya salah saya mohon maaf lah, tapi yang saya faham tentang senjata ni begitulah. Okey. Ini dia. Okey, hulunya memang hulu setakat ni sedap dipegang lah. Cuma dia bukan hulu yang asal. Saya yakin hulu asal dia berbeza. Sebab ini ada besi. Dia dah tambah besi kat sini. Okay, sebab patah ke apa ke, ataupun untuk kesesuaian pemilik asal. Mungkin dia mewarisi benda ni dulu. Okay.
Kalau kita nak tunjukkan perbezaan dengan badik, okey, inilah dia. Ini tumbuk lada. Dia hampir sama dia punya bentuk dia. Cuma tumbuk lada ni cuba tuan-tuan tengok. Okey. Dia bahagian pangkal bilah sampai hujungnya sama besar. Cuma kalau dia tengok daripada pada penjuru yang lain, okey. Dia nampak tirus di hadapan. Ini memang untuk tikam lah. Tikam. Tapi dia senjata yang untuk senjata ini senjata pendek lah. Nampak? Dia tak panjang. Okey. Dia cuma dalam paras. Okey. Paras lengan. Paras lengan. Dia buat kata orang tu senjata ni tersembunyi. Adalah cara orang dulu nak bangunan ni untuk bertempur. Mungkin saya pegang ni salah sebab saya bukan orang yang belajar untuk bertempur, tapi ini adalah senjata untuk bertempur untuk dalam jarak dekat dan membuat serangan kejutan lah. Sebab orang tak nampak benda ni. Yang antara fungsi dia hampir sama bentuknya lah. Hampir sama. Okey, hampir sama, nampak? Hampir sama. Cuma yang ni besar. Dia ni ini untuk pertempuran yang lebih hebat lah. Okey tuan-tuan, terima kasih. Semoga mendapat sama-sama mendapat penjelasan yang ringkas daripada saya, dan saya pun baru dapat benda ni. Saya lihat, saya terangkan berdasarkan apa yang saya ada lah.